inilah parti warisan, kan. So sebelum ini saya pernah dapat ancaman bunuh dan sebagainya. Jadi saya ingin ingatkan kepada Syafiq, tolong ingatkan dengan penyokong-penyokong dia, slogan Sabah kita punya itu sebenarnya bukan lagi sesuai untuk digunakan time sekarang nih. Ini sekarang ini kerajaan JRS dan BN. So ugutan-ugutan bunuh, fitnah-fitnah macam ni kan sudah tidak sesuai digunakan. Okey, saya terus ya. Kemudian hari ini kita tampil membuat satu laporan SPRM ke atas Datuk Seri Shafie Apdal, merujuk kepada satu berita yang tular sejak pagi tadi melalui portal Sabah News. Jadi kalau kita tengok dalam portal tu, dia bagi tajuk SPRM wajib siasat Shafie Apdal selepas syarikat minyak kebanggaan warisan jenama PES tu rugi sebanyak 6 juta. Jadi kami agak terperanjat sebenarnya, sebab sebelum ini jenama PES ni diulang-ulang kempen oleh mereka. Inilah salah satu projek kebanggaan parti warisan, dan dalam kempen-kempen mereka dan sebagainya. Jadi kami telah apabila portal ni menyiarkan sahaja berita ni, kami telah menyiasat dan kami mendapati kebenarannya memang wujud. Maknanya jenama syarikat minyak PES ni, dia punya anak syarikat PEOSP, maknanya dia di bawah Bentah Wawasan. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat ini, anak syarikat milik kerajaan ini, tahun pertama sewaktu dilancarkan, syarikat ini telah mengalami kerugian sebanyak 3 juta lebih lah. Dia punya nanti saya akan bagi dia punya. Kemudian tahun 2020, kemudian 2021 pun 3 juta lebih. Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang ditanggung oleh syarikat Bentah Wawasan ini, anak syarikat Bentah Wawasan ini berjumlah 6.738.461 ringgit. Jadi ini adalah duit rakyat Sabah. Jadi kita ingin tahu kenapa mereka sembunyikan kan perkara ni. Tahun pertama betul, pada tahun 2020 itu pertukaran kerajaan, tetapi pengurusan di dalam syarikat tersebut ditukar hanya pada Disember 15 hari bulan 2021. Maknanya dalam tempoh 2 tahun tu pengurusan itu masih lagi dibuat oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh Shafie Apdal, yang dilantik oleh kerajaan warisan. Jadi kami tampil hari ini sebab jenama minyak ini menjadi satu modal kempen kepada parti warisan. Mereka beritahu jenama minyak PES ini selama 26 bulan kan mereka mentadbir kerajaan. Mereka bagi tahu tidak dapat ditandingi oleh kerajaan yang sekarang ni lah pencapaian mereka. Inilah diulang-ulang. Di antaranya jenama PES. Sebenarnya syarikat ini mengalami kerugian. Ya, sebab itu kita tampil minta kepada SPRM. Kita mau tahu lebih lanjut kenapa syarikat ini mengalami kerugian. Sebab ada saya dah dapat maklumat yang lebih terperinci yang saya tidak boleh dedahkan di sini. Berkemungkinan wujudnya salah laku pengurusan. So itu kita minta SPRM menjadi orang tengah. Sebab rakyat ingin tahu, kami juga ingin tahu kan, sebab jumlah 6.7 juta ni bukan satu benda yang bukan satu jumlah yang sikit kan. Dan yang peliknya
apabila pengurusan apa ini syarikat yang mengendalikan minyak jenama BES ini ditukar pada 15 Disember 2021, Ogos yang lepas ni, Ogos yang 2022, syarikat ini telah untung. Saya difahamkan keuntungan syarikat ini mencecah lebih kurang 30,000 lebih. Walaupun sikit, tapi kita sudah nampak kerugian itu dapat diatasi, sebaliknya keuntungan telah diperolehi oleh pentadbiran pengurusan BES, minyak BES yang terkini. Apa sebab? Macam mana boleh? Bukankah Syafi'i ini begitu, dia handal, dia hebat? Apa sudah jadi ni? Kan? Selama kita dengar bukan saja ekonomi berudum, tapi dia tidak mengaku. Kan? KDNK 8.2 jatuh kepada 0.5 selepas 2 tahun 26 bulan. Dan ini satu bukti lagi yang jelas. Kan? Ini adalah duit rakyat. Rakyat perlu tahu. Kan? Banyak lagi syarikat-syarikat yang kita tidak ketahui apa nasib syarikat-syarikat GLC. Kan? Dan saya tidak nampak juga wujud benda yang sama. Cuma mungkin kerajaan yang ada sekarang ni bersifat lemah lembut, mungkin tidak mendedahkan dan sebagainya. Ini pun kerugian ini didedahkan oleh gerakan anti rasuah Malaysia. Mereka yang mula-mula dedahkan ini, sehingga viral sejak pagi tadi. Kami selaku warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Sabah ingin tahu, kan, macam mana syarikat ini boleh mengalami kerugian. Apa sebab? Datuk, adakah pihak Datuk lakukan siasatan bersumbukan dengan pihak syarikat pihak kawasan? Ya, kami secara ini dia tidak akan bagi tahu, tapi kami mendapat maklumat dari Geram sendiri. Geram ni diorang di Kuala Lumpur. Mereka pun dapat maklumat. Jadi maklumatnya agak sulit sedikit. Kami tidak boleh dedahkan. Yang pastinya kebenaran kepada kerugian ini memang pasti. Saya berani disaman oleh pihak pengurusan lama tu, sebab benda ni memang kita pun dapat maklumat daripada Geram. Bila dia siarkan sahaja dalam portal ni, kami terus menghubungi pihak Geram. Kami ingin tahu apa cerita sebenar, sebab kita fikir BES ini jenama yang menguntungkan. Satu, dia jenama keluaran negeri Sabah sendiri untuk kegunaan rakyat Sabah. Dan kita tahu jenama BES ni kebanyakan mereka supply yang minyak paket. Kan? Kalau syarikat lain boleh untung, kenapa syarikat ini rugi? Tahun pertama saja rugi 3 juta lebih. Tahun kedua rugi 3 juta lebih. Jumlah 6.7 juta. Bukan jumlah yang sedikit, bukan 600,000. Dan yang peliknya, kurang daripada 2 tahun pengurusan baru, kenapa boleh untung 30,000? Di mana, apa salah dia? Di mana dia punya? Mesti ada something yang sedangkan mereka bangga. Kalau cerita minyak BES, apa kamu buat, dia cakap, kerajaan yang sekarang ni, GRSBN ni, apa yang kamu buat? Sampai sekarang jenama minyak tidak ada. Masalahnya, kamu buat satu jenama minyak, kamu pasarkan minyak itu mengalami kerugian, bukan sikit, 6.7 juta. Kan? Ini bukan satu, saya terpaksa ulang, saya sakit hati. Ini duit kita, duit rakyat Sabah. Kan? Jadi SPRM patut menyiasat ini. So itu kita tampil hari ini, mendedahkan kita tampil bagi tahu. Sebelum ni kita tahu salah guna peruntukan COVID tahun 2020. Kan? Kita tidak tahu apa cerita sampai sekarang. Sekarang ni kita terperanjat lagi. Kan? Ada kerugian uang ni lagi. Kan? Ini baru kita tahu yang satu syarikat, kita tidak tahu lagi syarikat-syarikat yang lain. Saya cukup pasti mungkin akan ada lagi keluar selepas ini. So benda ini sudah 2 tahun berlalu, kan? Sudah 2 tahun. Jadi maknanya benda ini mungkin jadi sejarah, tetapi salah laku perlu disiasat. Tindakan perlu diambil, kan? So ini melibatkan rakyat, kan? Rakyat Sabah, hak Sabah, duit ini adalah hak milik orang Sabah. Jadi kita mau tahu, SPRM lah satu-satunya kita fikir badan yang paling sesuai untuk menyiasat benda.
Dato, itu laporan dari Geram keluar baru-baru semalam. Semalam. So, don't you think it's a bit, the timing is a bit weird dekat election orang buat macam ini? Mungkin orang baru dapat maklumat, kita pun tidak tahu. Sebab kita pun based on apa yang keluar dari paper, kita pun selama ini tidak mengambil tahu. Bagi kita, syukurlah kalau jenama apapun, sama ada warisan keluarkan, at least orang Sabah dapat manfaat. Apa yang warisan buat yang baik kita sokong, bukan kita mau membuta tuli, mau hentam, tidak. Apa yang dia buat kita sokong. Jenama base ke, jenama onsoy ke, apa saja yang memberi manfaat kepada rakyat kita sokong, brother. Yang kita persoalkan kerugian ini, yang rugi dari macam mana boleh rugi? Kan 6 poin itu kemudian diorang senyapkan. Diorang senyapkan ini duit ini bukan tahun pertama, bro. Tahun 2020 sudah rugi. 3.3 juta. Lepas itu tahun kedua rugi lagi. Kalau kita cakap tahun kedua, tahun 2021, pentadbiran baru yang mungkin ada kesilapan dari segi dari ini. Masalahnya 2 tahun tu masih pengurusan yang lama. Maknanya atas lantikan warisan. Pengurusan itu saja yang kita mau tahu, dan Syafiee patut tanggung jawab. Sorry Dato, you suspect pengurusan lama ni ada macam mana? No, saya minta SPRM pasal kita berdasarkan laporan ni, rakyat mau tahu. Jadi yang paling sesuai untuk menyiasat, so kita pun tidak tahu dari mana dia punya masalah dia. Dan rakyat perlu diberitahu. Kan? Itu saja. Kan? Kita perlu tahu sebab kita mau tahu macam mana syarikat itu boleh rugi, brother. Kita tahu sekarang ini kemelesetan ekonomi di seluruh dunia. Inflasi seluruh dunia. Kenapa syarikatnya boleh untung? Yang kami dapat maklumat daripada Geram, dia beritahu setakat bulan Ogos, syarikat BES ni sudah untung RM30,000. Maknanya mereka sudah dapat keluar daripada kerugian tu lah. Macam mana pula boleh untung? Ini yang menjadi persoalan kami. Jadi orang yang paling layak menyiasat SPRM. Kami bukan menuduh, bro. Tidak, kami bukan menuduh. Kami cuma minta siasat. Menuduh dengan minta siasat satu benda yang berbeza. Ini cuma minta siasat pasal rakyat ingin tahu. Netizen tengok banyak tahu macam mana boleh rugi. Minyak ni bukan untung kan? Tengok apa yang jadi. Itu yang kita minta orang yang badan yang paling layak SPRM. Kalau salah dakwah. Kan supaya integriti dapat dikehadapankan. Itu saja. Dan supaya rakyat bila kami berdiam diri, keluar laporan begini, nampak sangatlah seolah-olah pihak-pihak yang tertentu membiarkan, kan, mungkin ada salah laku dan sebagainya. Sekurang-kurangnya sebagai rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, aktivis masyarakat, saya telah tampil menunaikan tanggung jawab saya bagi pihak rakyat Sabah untuk meminta SPRM menyiasat lah. Dan kalau tidak memang keadaan kerugian normal, buat duduk memang itulah dia punya keputusan. Tapi kalau ada salah laku, kita desak dakwah. Itu saja. Yang statement Dato' ni berdasarkan dengan portal yang keluar ni, of course lah, of course memang. Ataupun Dato' direct dengan Geram. Kita mula-mula baca, lepas tu kami hubungi Geram. Dan Geram pun tidak mau bagi tahu maklumat lanjut. Geram tu dari mana tu? Ini confirm lah dia yang keluarkan. Memang confirm Geram. Gerakan Anti Rasuah Malaysia ni berpusat di salah satu rakan NGO kami. Macam mana orang boleh dapat maklumat? Itu yang ini yang pelik dia ni. Kadang-kadang ada orang yang dia melalui orang dalam, kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu macam mana dia boleh dapat maklumat. Yang pastinya kami minta SPRM. So SPRM saya fikir mempunyai pegawai-pegawai yang profesional yang boleh menyiasat. Kita serahkan dengan dia orang. Kami dah tampil sebagai rakyat Malaysia bertanggung jawab, orang Sabah, minta supaya mereka siasat. Itu saja. Itu saja kami punya. Saya punya sempurna. Siap. Sebab rakyat ingin tahu 6.7 juta tu macam mana boleh lesap. Itu saja. Bukan menuduh. Jadi orang yang paling bertanggung jawab, Syafiee Apdal, dia Ketua Menteri Sabah, dialah yang asas, dia yang resmi, dia yang ulang-ulang. Dialah. Minta boleh.